yang bertajuk Cyber Parenting, Peranan Ibu Bapa dalam Memantau Aktiviti Cyber Anak-anak. Pertama sekali, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Nisa, bersiaran langsung dari Perbadanan Perpustakaan Awam Johor. Jadi pada hari ini, pihak PPAJ telah menjemput panel khas daripada Cyber Security Malaysia. Sebelum kita mulakan program kita, saya ingin memaklumkan jika ada sebarang pertanyaan yang ingin diajukan, bolehlah diajukan di ruangan komen. Dan saya juga ingin memperkenalkan panel khas kita pada hari ini iaitu Encik Idwan bin Muhammad Aidit. Beliau merupakan Certified Information Security Awareness Manager yang berpengalaman hampir 10 tahun terutama sekali di dalam bidang penyelidikan dan pembangunan maklumat yang memfokuskan keselamatan cyber untuk orang awam. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya menjemput Encik Idwan untuk meneruskan program kita pada hari ini. Dipersilakan Encik Idwan. Terima kasih kepada MC kita pada pagi ini dan terima kasih kepada pihak penganjur kerana menjemput saya mewakili Cyber Security Malaysia, di mana pada pagi ini saya telah dijemput untuk membicarakanlah berkaitan dengan satu topik berkaitan dengan keibubapaan cyber atau cyber parenting, peranan ibu bapa dalam memantau aktiviti anak-anak. Okey, jadi saya rasa itu adalah satu topik yang sangat penting dan sangat berguna untuk kita tahu, lebih-lebih lagi yang seperti mana kita tahu pada situasi yang kita berada sekarang di era ataupun masa-masa pandemik ni, di mana semua kegiatan kita seharian kebanyakan daripadanya tertumpu kepada kegiatan di dalam talian atau online, dan lagi-lagi kalau dalam perintah PKP ni, semua anak-anak, terutama sekali anak-anak, terpaksa berada di rumah dan pada masa yang sama bila berada di rumah tu, mereka semua aktiviti mereka melibatkan penggunaan online. Okey, aktiviti pembelajaran, aktiviti permainan dan sebagainya lah kan, semua aktiviti mereka pembelajaran, dan kita sebagai ibu bapa dan saya sebagai ibu bapa sendiri, okey, ini adalah satu sesi di mana ini saya berkongsi apa ilmu yang saya ada, pengetahuan yang saya ada, pada masa sama saya memberi ilmu ni kepada anda semua di luar dan juga kepada diri saya sendiri, bagaimana kita boleh memainkan peranan kita sebagai ibu bapa dalam memantau anak-anak kita dalam aktiviti mereka di dalam talian atau dalam online. Okey. Jadi terlebih mulanya saya sebagai formality lah. Okey, saya mewakili Cyber Security Malaysia. Okey, Cyber Security Malaysia, kepada anda semua yang tidak kenal ataupun masih tidak pernah pertama kali mendengar Cyber Security Malaysia ni. Okey, Cyber Security Malaysia ni sebenarnya kami adalah satu agensi, okey, di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia, KKMM. Okey, salah satu objektif kami atau mandat yang telah diberikan kepada kami adalah untuk mengawal selia kegiatan ataupun aktiviti di alam cyber. Okey, dari segi ancaman cyber, dari segi servis-servis dalam mencegah ancaman cyber, mempromosikan amalan terbaik di alam cyber. So banyak aspek-aspek yang kami fokuskan, tapi yang paling penting lagi kami fokuskan kepada kegiatan mengawal selia kegiatan atau aktiviti di alam cyber di Malaysia, terutama sekali lah Cyber Security Malaysia. Okey, slide seterusnya. Okey, baik. Kalau slide ini menunjukkan bagaimana sejarah penubuhan Cyber Security Malaysia. Okey, kepada anda semua yang tidak mengenali Cyber Security Malaysia sebenarnya setelah ditubuhkan sudah lama, lebih daripada 20 tahun lagi.
Okey, jadi kalau kita tengok sejarah penubuhan di slide ini, okey, Cyber Security Malaysia pada mulanya telah ditubuhkan sebagai satu pasukan yang dipanggil MyCert, satu tim dipanggil MyCert pada tahun 1997. Okey, jadi apa signifikasi penubuhan Cyber Security Malaysia ataupun signifikan dia kepada tahun 1997 tu? Okey, saya nak tunjukkan di sini bahawa kepada anda semua yang untuk pengetahuan anda semua, kemasukan internet di Malaysia, penetration internet in Malaysia itself, mungkin ramai yang tidak tahu. Pada tahun berapakah internet mula menembusi menembusi Malaysia, ditawarkan di Malaysia. Internet saya rasa ramai juga yang tahu, dan untuk pengetahuan semua, internet memasuki negara kita, ataupun penggunaan internet mula digunakan oleh rakyat Malaysia. Saya masih ingat sebab saya antara golongan yang saya boleh kata bertuah lah untuk mengalami internet tu pada awal-awal, peringkat awal lagi. Jadi saya boleh kata pada awal tahun 90-an. Maksudnya untuk personally, saya mendapat menggunakan internet, merasai pengalaman internet tu dalam pertengahan 90-an. Maksudnya dalam 96, 97. Saya sudah merasai ataupun mengalami pengalaman menggunakan internet itu sendiri. Tapi dari segi kelajuan, dari segi website yang ada, dari segi platform yang ada tu terhad jugalah dari segi kelajuan dan sebagainya. Tetapi dia punya konsep tu sama. Itu adalah internet itu adalah di mana tahun 96 ataupun kemasukan internet mungkin awal lagi daripada 96. Tapi saya ingat pada tahun 96 saya telah menggunakan internet. Dan kalau kita tengok sini, internet pada masa tu siapa-siapa yang tahu, anda semua kalau terdiri daripada golongan yang mungkin sama umur dengan saya, mungkin anda masih ingat pada awal masa tu internet digunakan untuk ramai yang menggunakan internet untuk berhubung antara satu sama lain. Itu adalah fungsi utama internet itu pada masa tersebut untuk rakyat Malaysia lah. Jadi kami berhubung kami dah ada media sosial pada masa pada tahun tersebut, seperti MIRC, seperti Friendster, MySpace dan sebagainya. Itu awal-awal media sosial pada mulanya lah. Tapi walaupun pada tahun tersebut internet baru bertapak di Malaysia, tetapi dah ada sebenarnya jenayah-jenayah cyber yang telah berlaku, seperti penipuan kredit card, penipuan identiti dan sebagainya lah. Dah lama berlaku sebenarnya benda-benda ini, ancaman cyber seperti ini pada internet daripada bermulanya internet bertapak di Malaysia lagi. Jadi sehubungan dengan penubuhan kemasukan internet di Malaysia, kalau kita kat sini penubuhan Cyber Security Malaysia itu pada asasnya pada 1997. Jadi penubuhan kami telah maksudnya kami telah berada di dalam bidang keselamatan cyber ni pada awal lagi, pada mula kemasukan internet 1997. Kerajaan telah menubuhkan satu pasukan untuk mengawasi kegiatan internet di Malaysia. Jadi maksudnya di Cyber Security Malaysia ni kami mempunyai kepakaran, kami ada kemahiran yang sangat luas dan kami ada pengalaman yang sangat luas, yang sangat lama dalam bidang keselamatan internet. Jadi Cyber Security Malaysia adalah satu agensi yang mengawasi kegiatan internet rakyat Malaysia. Jadi daripada 1997 sampailah ke tahun ini, jadi banyak inisiatif yang telah dilakukan oleh Cyber Security Malaysia untuk menjadikan internet di Malaysia ni lebih selamat dan menjadikan rakyat di Malaysia ni lebih bijak dalam melayari internet dan menggunakan devices lah, alatan peranti. Next. Seterusnya. Slide seterusnya. So back tadi terlaju pula. Baik. Kalau kita kat sini, antara dalam Cyber Security Malaysia ni kami ada pelbagai jabatan, banyak jabatan yang
bertanggungjawab dalam bidang masing-masing, iaitu seperti mana jabatan digital forensik, daripada jabatan insiden insiden cyber, dari segi, dan juga dari aspek kesedaran penggunaan internet ataupun kesedaran cyber lah, iaitu di bawah Cyber Security Malaysia ada program kesedaran cyber dipanggil program CyberSafe, iaitu CyberSafe bermaksud Cyber Security Awareness for Everyone, di bawah Jabatan Outreach dan Corporate Komunikasi. Alright, next. Jadi dalam apa itu CyberSafe, iaitu adalah satu inisiatif pengajaran dan peningkatan kesedaran untuk pengguna internet Malaysia supaya lebih tahu lebih cakna dalam isu-isu berkaitan dengan keselamatan cyber. Bukan sahaja tahu ancaman, tetapi tahu bagaimana nak mengatasi, bagaimana nak mengamalkan amalan-amalan terbaik untuk kita menjadikan internet itu lebih selamat untuk diri dan juga orang lain. Next. Seterusnya, alright, so macam saya cakap tadi, dalam program CyberSafe ni dikendalikan oleh Outreach, di mana dalam Outreach ni ada banyak-banyak program dan juga aktiviti yang dilakukan lah. Seterusnya, next. Pada hari ini saya akan share lah, berkongsi mengenai tajuk dia mungkin keluarga bingkas cyber. Maksudnya keluarga bingkas cyber ni maksudnya keluarga yang maksudnya kita perlu melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan ataupun pengetahuan lah, informasi tentang ancaman dan juga amalan terbaik bagi kita membuat persediaan untuk diri kita dan juga keluarga kita dalam mengatasi ancaman-ancaman cyber ataupun dan juga mengamalkan amalan yang positif dalam penggunaan internet seharian lah. Next. Baik. Seterusnya, jadi kalau saya tunjuk kat sini, slide saya mungkin campur aduk dengan bahasa dan juga bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Jadi kita tengok kat sini, tak apa saya translatekan sikit. Jadi netizen kat Malaysia, saya tak perlu cerita lah netizen tu apa. Maksudnya netizen kat Malaysia, pengguna internet di Malaysia ni, kalau kita tengok sini pada tahun merujuk kepada sumber merujuk kepada kaji selidik oleh pihak SKMMM ataupun MCMC untuk tahun 2020, penggunaan internet di Malaysia adalah sebanyak 88.7%, dan daripada peratusan tu 93% adalah aktif menggunakan media sosial. Saya tak perlu cerita panjang apa itu media sosial, sebab semua orang daripada kita, sepatut saya, anda yang menonton semua tahu apa itu media sosial, dan memang tidak syak lagi, memang tidak terkejut lagi, 93% daripada kita aktif di media sosial. Dan statistik 2020 kan, sejak pandemik tu berlaku, peningkatan kepada purata penggunaan internet seharian, sampai 5 ke 8 jam seharian menggunakan internet, peratusan paling tinggi, dan peratusan menggunakan internet lebih daripada 18 jam pun telah meningkat. Kalau saya rujuk kepada dia punya kaji selidik dia, 12% telah meningkat daripada, kalau tak silap saya 4% kalau tak silap, untuk 2018. Jadi peningkatan telah berlaku untuk bukan sahaja purata kegunaan seharian paling tinggi, tetapi juga peratusan yang menggunakan internet seharian lebih daripada 18 jam pun telah meningkat. Disebabkan apa? Disebabkan yang kita tahu, sebabkan pandemik yang berlaku lah dalam 2 tahun ni. Alright. Dan obviously kalau kita aktif dalam media sosial pun tinggi, yang menggunakan media sosial, yang akses media sosial melalui mobile phone, handphone pun hampir 100%. Ramai yang akses media sosial, yang aktif dalam media sosial, dan dia masih akses kepada media sosial menggunakan handphone masing-masing, lebih daripada komputer atau laptop. Seterusnya, dan daripada peratusan pengguna internet tadi, kita tengok 47% adalah kanak-kanak yang berumur 5 ke 17 tahun yang menggunakan internet seharian. Hampir ke 50%, hampir separuh lah daripada pengguna internet tersebut adalah anak-anak berumur 5 ke 17 tahun. Dan 42.6 atau 43%
daripada ibu bapa tidak tahu berkenaan dengan parental control. Tetapan macam mana lah, saya pun nak translate pun macam mana, tetapan untuk ibu bapa lah, setting lah, parental setting lah kan, saya setting untuk security dan privacy untuk anak-anak, parental control. Jadi 42.6%, walaupun tidak mencapai 50%, tapi itu adalah satu peratusan yang masih lagi tinggi, di mana tidak tahu, tidak aware, memang tak tahu langsung pasal parental control yang mereka boleh lakukan kepada aplikasi-aplikasi yang ada di dalam smartphone sendiri ataupun anak-anak. Jadi itu kalau daripada hasil kaji selidik daripada pihak KKMM lah, okey, untuk tahun 2020. Okey, next. Seterusnya, okey. Jadi macam saya tadi, netizen, saya rasa apa itu, bila saya cakap pasal apa itu digital netizen, okey, kita asas dia lah, kita kena faham bahawa netizen ataupun digital citizen ni adalah seseorang yang menggunakan teknologi untuk berkomunikasi, untuk participate, untuk create, okay, dan juga untuk consume. Okay, 3 benda lah, 4 benda lah kiranya. Okay, communicate, participate, create dan consume. Itu bila kita buat, itu adalah ciri-ciri seorang digital citizen ataupun netizen lah kiranya. Okay, next. Seterusnya. Okay, jadi dalam masa slide saya ni, saya akan cerita mengenai ancaman dan juga senario yang ada lah, senario landscape cyber di Malaysia, dan juga yang paling penting sekali adalah saya akan berkongsi dengan anda semua mengenai amalan terbaik. Okey, iaitu ada 3 mengenai pada ikrar kehidupan cyber, dan yang kedua adalah bagaimana kita nak jadi seorang pemimpin internet. Okey, ada 3 ciri atau 3 tip TIP, senang je nak ingat, nanti saya cerita. Dan yang terakhir sekali ada berkenaan dengan deria ibu bapa cyber. Menarik tu. Jadi ini adalah 3 amalan terbaik atau best practices yang akan berkongsi di penghujung perkongsian saya nanti. Alright, next. Seterusnya. Okey, sebagaimana yang kita tahu, okey, dengan adanya internet, okey, tambahan pula dengan ada media sosial pada zaman sekarang kan, anda semua tahu, dengan tambah pula, dicampurkan pula dengan ramuan internet yang pantas, okey, internet yang laju kan, dengan tambah lagi dengan availability of internet merata-rata, insya-Allah lah, di mana-mana juga ada internet. Jadi kita kat sini pergerakan ataupun jalinan informasi pada zaman sekarang pun dah berbeza. Kalau kita kat sini lebih lagi, kita pertama mulanya, kalau arrow kita start daripada belah atas kiri tu, iaitu we share more content, okay, dengan from more sources with more people, more often and more quickly. Okay, we share more content, lebih banyak content, kita share lebih banyak informasi dengan lebih banyak sumber, dengan lebih banyak orang, dengan lebih kerap, dengan lebih cepat. Cuma lebih. That's the keyword, lebih. Jadi itu adalah bagaimana pergerakan atau jalinan informasi pada zaman sekarang. Jadi apa yang saya nak tunjukkan sini, bahawa okey, informasi yang kita boleh dapat, okey, yang kita boleh cari ataupun yang kita boleh dengar, yang kita boleh hadam, itu adalah satu bergerak dengan sangat pantas. Jadi itu kita kena lengkapkan diri kita dengan kemahiran, dengan pengetahuan yang tertentu, untuk supaya kita kena jadikan internet ni adalah satu dunia yang untuk kita selamat, untuk dunia yang selamat untuk kita layari, bukan untuk kita, untuk anak-anak kita juga. Okay, next. Okay, seterusnya. Okay, bila saya cakap pasal informasi tu, jalinan ataupun pergerakan informasi pada zaman sekarang, zaman internet, zaman media sosial, zaman internet yang pantas. Okay, jadi apa yang berlaku dekat sini, bila kita ada informasi
kita obviously daripada azali lagi kita ada banyak informasi di tangan kita, di otak kita dan sebagainya kan. Okey, jadi dengan adanya platform perkongsian ni, okey, kita berkongsi bermacam-macam maklumat, tak kisah kongsi gambar, kongsi maklumat, kongsi berita, kongsi laporan, kongsi video dan sebagainya, macam-macam kita kongsi. Okey, tapi bila kita asyik sibuk leka berkongsi, kita tak kala kita terlupa bahawa informasi tersebut kadang-kadang ada kategori maksudnya informasi tersebut adalah private ataupun adalah kategori privacy untuk orang lain, ataupun dokumen tersebut adalah private. Okay, tidak boleh dibacakan. Kita banyak kadang kita diberitakan disebarkan satu berita dokumen ingat tak yang pasal pemecatan pengurusi yang LRT tu kan, dari cerita pemecatan ni kita sebelum berita tu keluar dah disebarkan satu gambar. Saya pun sebab saya terima juga, okey, satu gambar surat pemecatan beliau, dan bila dah disebarkan, dah barulah keluar berita bercakap bahawa benda tu sahih dan sebagainya. Jadi itu adalah budaya zaman sekarang, budaya berkongsi maklumat, maklumat yang ada. Tapi kalau kita fikirkan balik bahawa gambar tersebut, bila saya fikir balik, gambar pemecatan beliau sebenarnya itu adalah satu dokumen yang sulit sebenarnya, betul tak? Kalau kita fikir betul-betul, itu adalah satu dokumen yang sulit, tapi saya tak tahu siapa yang ambil gambar tersebut dan saya tidak menunding jari kepada sesiapa. Tapi kalau fikir kembali, itulah yang telah berlaku, yang masih sedang berlaku, di mana kita kadang kita terleka dengan nak berkongsi maklumat sebab kita rasa kita sendiri, kita rasa benda tu penting dan kita kongsi, tapi kita tak tahu bahawa maklumat yang dikongsi itu adalah maklumat ataupun informasi yang sulit, yang sepatutnya orang lain tidak boleh tahu dahulu. Boleh tahu tapi dia ada proses dia kan, dia ada channel dia kita lalui untuk orang awam tahu. Jadi itu bila saya fikir balik, tentulah yang berlaku. Okay, next. Saya rasa seterusnya gambar ni kot. Okay, alright. Bila cakap pasal kongsi, terleka kongsi. Ini adalah contoh, bukan saya, ini sebagai contoh sahaja. Saya tidak menyokong siapa-siapa, tidak menyelbahi siapa-siapa. Tapi ini adalah situasi di mana saya tengok saya sendiri bila saya dengar berita, okay fine, itu adalah situasi yang berlaku lah. Tapi ini adalah menunjukkan kan budaya perkongsian yang saya rasa banyak berlaku. Bukan sahaja dengan selebriti, tapi rasa orang biasa pun budaya berkongsi segala, mungkin saya cakap segala aktiviti yang berlaku tanpa mengira membuat pertimbangan senario ataupun situasi yang sedang berlaku. Jadi kita terlampau macam dah terbiasa berkongsi macam-macam, terbiasa berkongsi kan, dah rasa macam kalau anda semua kata orang yang merokok ni ada satu ketagihan kan. Okey. Kalau orang merokok, dia ni ketagih merokok. Dia ni orang ni ketagih dadah. Contoh, kan? Perkongsian juga ni adalah satu ketagihan juga, kan? Maksudnya ada orang yang dia perlu kongsi aktiviti yang dia lakukan dalam platform media sosial. Tak kira tanpa dia membuat pertimbangan sama ada dia patut kongsi ataupun tidak. So ini yang berlaku di kalangan orang-orang biasa juga, dan kalau selebriti lagilah dia akan dikecam oleh kita, tapi dia maknanya sebenarnya berlaku di kalangan orang biasa juga. Okey, jadi kita dah tahu senario dia apa, contoh kan macam ni, kita dah tahu senario dia apa dia punya faktoran dia, tapi kita masih lagi berkongsi saat-saat yang kita sedang alami, yang telah dilakukan tu, berkongsi dalam platform media sosial. Tapi kita tak fikir bahawa faktoran dia macam ni sebenarnya tak boleh. Jadi ini adalah dia telah membawa satu kecaman lah, satu implikasi yang tidak baik lah. Tapi kalau tak ada pandemik ni, rasanya tak ada masalah. Tapi
ia akan membawa ke masalah yang lain jugalah, kalau berkongsi dengan lebih. Tapi kalau dalam senario sekarang, itulah yang berlaku. Kongsi dulu, tapi kita tak fikir, patut ke kongsi sebabkan kita ada SOP dan sebagainya kan, faktoran dah sediakan, tapi patut kita kongsi. Itulah yang berlaku di mana rakyat Malaysia, semualah, saya kategorikan semua, kebanyakan daripada kita ketagih kepada ketagih kepada pelakuan berkongsi tu. Jadi yang tadi. Okey, seterusnya. Baik. Okey, macam saya cerita tadi, ada 88.7% daripada rakyat Malaysia adalah digital netizen atau netizen lah, 29 juta. Okey, next. Seterusnya. Okey, ini adalah if it's on the internet, it isn't private. Yes, macam saya cerita pasal perkongsian tadi kan, ibu bapa berkongsi ke, anak-anak berkongsi ke. Jadi, apa yang berlaku bila kita berkongsi segala benda yang kita buat di dalam internet, ada yang saya tahu ada kategori orang pengguna internet, pengguna media sosial yang tidak berkongsi banyak. Okey, ada yang berkongsi segala benda. Daripada makan pagi, daripada dia bangun, daripada gosok gigi, daripada dia pergi tandas, daripada semua benda lah, daripada 8 pagi sampai ke 10 malam dia kongsi apa juga dia buat kan. Kita boleh tahu, kita boleh follow dia kat internet, sama ada daripada IG feed dia ke IG story, kita tahu. Okay, so kita kena faham bahawa bila statement quote ini, if it's on the internet, it isn't private. Okay, that's what happen bila kita berkongsi terlampau banyak. Bila perkongsian tu, contoh macam saya cakap tadi, situasi bila ada dalam pandemik ni dengan SOP yang ada semua, bila kita tersalah, benda tu benda tak salah, tapi cuma dia tidak kena dengan keadaan semasa. So it isn't private. Okay, seterusnya. Okay, baik. Kalau kita dekat sini, okay, dalam internet ni dia ada dia ada kategori internet ni, dia ada kategori, maksudnya dia ada 3 lapisan lah cakap. Okay, dia ada dipanggil 3 lapisan. Next, saya tengok seterusnya. 3 lapisan dalam internet yang dipanggil the public web, deep web dan juga dark web. Sebenarnya kalau kepada mereka, anda semua ibu bapa yang menonton ni, siapa yang menonton yang tidak tahu, okey, internet ni adalah 3 kategori di mana yang kita semua boleh akses, iaitu dipanggil public web, dan deep web ni sebenarnya terdiri daripada server, maksudnya kategori informasi di mana hanya orang-orang tertentu sahaja yang boleh akses kepada maklumat tersebut. Contoh sebagai pegawai bank yang boleh akses kita punya rekod keuangan, okey, rekod-rekod kesihatan. Okey, orang boleh, bukan semua boleh akses, tapi orang tertentu saja boleh akses. Okey, dan juga yang terakhir adalah dark web, di mana informasi yang tidak boleh diakses oleh browser-browser yang biasa lah. Okey, dark web ni di mana dark web ni dia adalah satu jaringan, bila kalau kita masuk, kita menggunakan dark web ni, dia orang luar, orang tak boleh trace siapa kita sebenarnya. Okay, next, seterusnya. Okay, macam saya cakap tadi, saya cerita dark web lah. Okay, saya rasa surface web, big web ni semua dah faham. So, maknanya banyak, bila dark web ni dia satu jaringan yang tidak boleh tidak boleh ditrace. Okay, orang tak boleh tahu siapa kita. Okay, jadi kebanyakan daripada orang yang menggunakan dark web ni adalah dia bertujuan berniat jahat lah, sebagai contoh pengendalian dadah, dia jual dadah, dia jual senjata dan sebagainya. Next, saya siap ada visual. Boleh kita seterusnya. Okey, baik. So tadi saya pasal dark web lah kan. Dark web jadi jaringan untuk bila kita tak dapat di trace. Okey, jadi banyak kategori user yang mungkin jaringan dark web ni untuk kegiatan-kegiatan yang jenayah lah. Okey, di mana kalau kita bercerita pasal senario penggunaan internet oleh anak-anak pula kan. Jadi kalau kita kat sini adalah senario di mana anak-anak kita, ni senario biasalah kan, kita bagi laptop ke, iPad ke, handphone ke. Jadi anak-anak semua menggunakan devices ni, alatan peranti dengan sendiri. Mereka dah tahu menggunakan internet dari umur, even dari umur 1 tahun pun dah tahu menggunakan
iPad. Dah tahu mana nak tekan kan. Dah tahu mana nak tekan play dan sebagainya. Okay, next. Jadi kat sini sebenarnya adalah satu gambaran senario lah sebenarnya, senario yang kalau boleh kita cuba amalkan. Okey, sebab saya cakap cuba sebab saya sendiri masih lagi dalam peringkat cuba amalkan. Saya tahu susah di mana bila anak-anak kita melayari internet, kalau ikutkan buku dia lah. Okey, textbook dia sebenarnya. Bila anak menggunakan internet tu atau devices alatan peranti, dinasihatkan supaya ibu bapa bersama-sama mereka semasa mereka menggunakan alatan peranti tersebut lah. Jangan biarkan mereka berseorangan dalam bilik dan menonton video ke dan sebagainya. Sebab kita tak tahu bila kita biarkan anak-anak tu berseorangan dalam bilik dalam menggunakan internet, menggunakan alat peranti, menonton video YouTube dan sebagainya, kita tak tahu apa yang mereka tonton. Sebab saya sendiri, untuk pengalaman saya sendiri pun telah berlaku. Saya rasa saya punya ada rakan-rakan saya pun telah bercerita dengan saya, memang bila kita biarkan anak-anak kita berseorangan menonton video dalam bilik, nanti kadang bila saya masuk bilik tu, saya tengok dia sedang menonton benda-benda yang tidak sepatutnya, yang tidak bersesuaian dengan umur dia lah kiranya kan. Tidak bersesuaian dengan umur mereka. Jadi kalau umur yang daripada peringkat pra sampai ke sekolah rendah, tahap 2, bagi contoh, ni nasihat saya lah, bukanlah mengikut buku, tapi semungkin kalau boleh kita amalkan, kita bersama mereka semasa mereka menggunakan internet, menonton video dan sebagainya lah. Next, seterusnya. Jadi kalau kita tengok zaman sekarang ramai memang ramai anak-anak kita menggunakan internet, lebih lagi pada zaman musim pandemik ni. Jadi lebih kerap, lebih lama lagi mereka menggunakan orang kata bersengkang mata dengan alatan peranti ni. Next. Macam saya cakap tadi, seawal umur bayi lagi, infant lagi, kita dah setengah daripada kita telah ajar anak-anak kita bagaimana menonton. Bukan mengajar, kita letak, dia dah tahu apa itu video, apa itu YouTube, apa itu play button dan sebagainya. Mereka dah tahu, sampai mereka dah tahu dah selection playlist sendiri, kadang mereka dah tahu dah bagaimana nak select. Jadi ini adalah senario zaman sekarang lah dalam gambaran kat sini. Next. Seterusnya. So jadi kat sini 8 jam sehari menggunakan 90% daripadanya menggunakan smartphone. Yes, saya dah ceritakan tadi, hampir maksimum 8 jam sehari, dan sebahagian besar daripada masa tu kita habiskan melalui smartphone. Next. Seterusnya. Jadi menunjukkan bahawa bila kita penggunaan tu meningkat, kita penggunaan alatan peranti gadget tu meningkat, jadi risiko pun akan meningkat pada masa yang sama lah. Jadi kita kat sini lepas ni saya akan tunjukkan, kita perlu kenal pasti apakah risiko, apakah ancaman landscape ancaman cyber yang ada. Next. Jadi bila kita penggunaan tinggi kan, ini sebagai contoh, ini bukan contoh, ini adalah perilaku atau tingkah laku yang wujud secara tidak langsung daripada penggunaan alatan peranti yang tinggi. Sebagai contoh, nombor 1 adalah Faber. Faber ni apa? Faber ni bermaksud dia slang internet lah. Faber bermaksud kita berada dalam satu tempat berkumpulan, tapi masing-masing sibuk dengan alat peranti masing-masing. Dia tak kisahkan. Saya rasa semua dah biasa, dah tahu ni bila mana kita berkumpul tapi masing-masing sibuk dengan handphone masing-masing. Next. Yang kedua, zombie. Zombie ni saya rasa kat luar, bila kita jalan kat luar, kita tahu bahawa, kita nampaklah bahawa masing-masing sibuk dengan
handphone masing-masing sambil berjalan, sambil menunggu, sambil memandu, tu paling bahaya. Panggil zombie, mobile zombie lah kiranya. Okay, next. Dan yang ketiga adalah nomophobia. Nomophobia maksudnya anda pergi satu tempat tapi anda tertinggal handphone. Ni maksudnya dia tak boleh hidup tanpa handphone. Dia rasa macam handphone ni adalah sebahagian pada pakaian yang mereka pakai setiap hari. Kan pakaian kita bila kita keluar kita kena pakai kan. Kalau kita tertinggal sesuatu kita rasa macam tak senang duduk, tak selesa dan sebagainya. Ini dipanggil nomophobia. Jadi tiga benda lah, tiga tingkah laku daripada pengguna internet yang tinggi, iaitu tadi phobia, zombie dan juga nomophobia, antaranya lah. Okay, kalau betul ni semua realiti yang berlaku di zaman sekarang, zaman handphone sekarang, zaman internet sekarang. Okay, next. Seterusnya. Okay, so saya akan bercerita sedikit lah mengenai landscape ancaman cyber secara pantas lah. Okay, seterusnya. Okay, jadi daripada laporan, okay, ini antara Jabatan Malaysia Computer Emergency Response Team lah, incident reporting lah, okay, kepada di Cyber Security Malaysia, iaitu MyCert. Kalau nak tengok statistik dan sebagainya, boleh pergi ke mycert.org.my. Next. Okay, kalau kita tengok mereka punya statistik pada tahun 2020, okay, kami telah terima sebanyak 10,790 laporan laporan kepada Cyber Security Malaysia, berbanding kepada tak banyak beza, 10,772 laporan pada tahun 2019. Okey, dan next, seterusnya. Dan sebahagian besar daripada laporan tersebut adalah kategori fraud, iaitu sebanyak 7,593. Okey, 7,593 adalah kategori fraud ataupun scam atau penipuan. Itu adalah kategori laporan yang tinggi, yang sebenarnya yang selalu tinggi antara kategori yang tinggi dalam laporan yang kami terima mengenai fraud atau penipuan. Seterusnya. Okey, bila cakap pasal fraud atau scam, kalau kita ada artikel kat sini, walaupun 2016, tapi ini adalah statistik yang masih lagi tinggi, di mana kita masih lagi kehilangan berjuta-juta kepada online scammer. Okey, kenapa? Jadi ini adalah persoalan yang saya masih lagi yang tidak boleh dijawab dengan orang kata ada jawapan yang boleh meliputi semua. Sebab masih lagi pada tahun 2021 masih lagi ada orang yang tertipu dengan online scam ni. Okay, next. Seterusnya. Okay, kalau kita tengok scammer ni apa? Scammer ni, kita faham dia punya implikasi scammer tu, tapi scammer ni, kalau dia punya ciri-ciri scammer ni, dia manipulasi kita punya kelemahan. Dia manipulasi, dia ambil kesempatan terhadap kelemahan kita. Melalui apa? Melalui komunikasi dalam talian lah terutama sekali, ataupun komunikasi secara panggilan dan sebagainya. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya. Next. Okay. Manipulasi apa? Saya cakap tadi, bila the word manipulasi tu, manipulasi dalam memberikan maklumat yang private, yang penting, yang private lah. Maksudnya seperti nombor telefon, nombor IC, nombor kad dan sebagainya lah. So kenapa kita asyik sahaja tertipu? Ini bukan sahaja saya cakap pasal ibu bapa, tapi saya cakap untuk anak-anak juga. Alright? Tak kisah anak-anak tu sudah ada IC, sudah ada MyCard, sudah ada MyKit dan sebagainya. Okay. Jadi kenapa antara golongan daripada kita masih lagi terpedaya dengan online scammer ni? Sebab tiga saya boleh simpulkan kat sini bahawa kita ada tiga ciri di mana kita, yang pertama adalah kita ada desire to be helpful. Kita ada keinginan atau desire, keinginan ataupun kita cenderung untuk membantu seseorang. Okay. We have the desire to be helpful. Orang Malaysia, kata orang Malaysia ni orang yang friendly kan, yang baik, yang kita sedia membantu, tak kira siapa kan, sedia membantu. Jadi bila kita mendapat panggilan dan sebagainya yang mengatakan dia adalah seorang pegawai daripada jabatan dan mana-manalah kan, apa yang pertama kita cakap, apa yang boleh saya bantu, kita yang cakap apa boleh saya bantu kan.
Boleh saya bantu apa-apa? Macam itulah kita cakap. Okay, nombor 2, tendency to trust people. Okay, ini bila kita ada kebanyakan daripada kita atau mungkin sebahagian besar daripada kita senang nak percaya orang. Apabila apa? Apabila mereka memperkenalkan diri mereka sebagai seorang pegawai atau profesional yang bekerja di bank ataupun di pegawai polis ataupun bekerja di mahkamah dan sebagainya. Bila kita tempat-tempat macam tu, kita bila orang memperkenalkan diri macam tu, kita secara automatik lah saya kata setengah daripada kita senang terus percaya mereka. Alright, terutama kali bila melibatkan wang ataupun yang melibatkan yang ketiga, melibatkan mereka tergolong dalam kategori mereka yang bermasalah lah. Maksudnya mereka orang yang cuba menipu kita, mengatakan bahawa kalau kita tak buat, okey, kita akan didatangi masalah sama ada disaman ataupun perlu bayar dan bayar saman, ditangkap, digari dan sebagainya lah. Dia akan ugut kita dalam menakut-nakutkan kita supaya kita memberikan maklumat yang mereka ada. Jadi 3 benda, 3 kategori, 3 ciri bagaimana kita senang untuk dimanipulasi. Okey, seterusnya. Okey, kalau kita kepada scam-scam yang ada, kita ada parcel scam, black money scam, love scam, investment dan macau scam lah antara scam-scam yang adalah seterusnya. Okey, caller spoofing. Okey, next. Okey, caller spoofing ni dia lebih kepada caller scam lah. Kan macam saya cakap tadi, bila orang call, kita dapat call, anak-anak kita dapat call, for example kan, dia cakap dia daripada dia seorang pegawai polis ke, dia seorang pegawai daripada mahkamah ke, dia sebagai JJ ke dan sebagainya, siapa sahaja kan, dia akan mengatakan bahawa ada orang dia didatangi masalah, dia tidak bayar ni, dia tak bayar tu, ataupun even sometimes caller yang kadang anak-anak kita dapat call ataupun kita sendiri dapat call tu sebenarnya kita dekat handphone, caller ID tu sebenarnya datang daripada caller ID tu daripada ibu bapa kita, daripada anak kita. Okey, tapi bila kita angkat phone tu, suara yang angkat phone tu adalah bukan orang yang kita kenali. Sebenarnya orang yang kita tak kenal lah. Okey, orang yang tak kenal dia akan cakap bahawa anak kita terlibat dalam kemalangan, sila datang ke lokasi ni untuk membantu anak kita minta tolong, ataupun ibu bapa kita call lah, kita angkat tapi cakap ibu bapa anda terlibat dalam kemalangan, boleh tak datang ke lokasi dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu adalah satu call scam call. Okey, bila sebab ini memang adalah satu kes yang sebenar lah. Okey, tapi bila kita dah letak phone tu, kita call balik nombor yang kita anggap macam tengok mak ayah kita call ke ataupun anak kita call balik. Okey, keadaan anak kita atau keadaan ibu bapa kita tu selamat, tak ada masalah. Okey, bahawa itu adalah spoofing call telah berlaku. Okay, next. Seterusnya. Okay, macam saya cakap tadi, ada pelbagai scam kan. Ini adalah satu scam dipanggil macau scam yang masih lagi berlaku. Walaupun dah lama saya bercerita pasal macau scam ni, ataupun pihak polis dah bercerita pasal macau scam, tapi masih berlaku pada zaman sekarang, pada tahun sekarang 2021 masih lagi berlaku macau scam ni. Next. Seterusnya. Tengok ada statistik pasal macau scam ni. Seterusnya. Okay. Kalau kita tengok ni pada 2017, 862 kes saja macau scam telah berlaku. Kalau kita tengok next. Seterusnya. Kalau tengok 2019. Okay, 2019, 2 tahun lepas. Okay, daripada 800 kes, okay, 1,000 hampir 2,000 kes telah berlaku di Malaysia berkenaan dengan macau scam. Jadi peningkatan daripada macau scam ni amat ketara, daripada 800 ke 2,000 kes 2019. Apatah lagi 2021 kes mungkin saya pasti mungkin dalam lingkungan 2,000 ke 3,000 ataupun mungkin dalam lingkungan 2,500. Okey, meningkat. Alright, next. Seterusnya. Okey, ini macam kes-kes penipuan lah. Kalau kita tengok tertipu 1.2 juta daripada macau scam. Kalau next, kita tengok ini untuk
ni lah. Kalau kita tengok seterusnya, saya ada satu artikel mengenai seorang remaja. Dia bukan sahaja golongan yang profesional yang bekerja ibu bapa, tetapi golongan remaja juga. Okey, katanya kes kerugian hampir 300,000. Dia kena tipu daripada seseorang online friend yang dia kenal, seorang gadis yang dia kenal melalui Facebook. Dia bagaimana remaja 14 tahun ni, form 2 kan, form 2 boleh kehilangan hampir 300,000. Kena tipu. Dia gunakan wang simpanan dia dan juga dia pinjam daripada ahli keluarga dia. Sampai 300,000 tu dia boleh tertipu. Itu yang berlaku. Itu yang itu sebab saya katakan kita perlu tahu melengkapkan diri dengan pengetahuan mengenai ancaman yang ada lah. Kena faham mengenai ancaman yang ada. Ni pasal kenalan di dalam internet. Okay, next. Seterusnya kita tengok. Okay, love scam itu berkaitan dengan love scam lah. Tu merujuk kepada love scam. Seterusnya. Love scam ni, seterusnya. Tak apa, kita tengok. Seterusnya. Kita pergi slide seterusnya, tak apa. It's okay. Ni adalah ciri-ciri macam mana love scam tu boleh berlaku. Okay, next. Seterusnya. Okay, ni pada 2018 sahaja. Okey, 1,497 kes love scam telah berlaku dan kerugian sebanyak hampir 85 juta 2018. Kalau kita tengok 2019, sebab saya tak dapat stats daripada ni, saya tunjuk 2018. Kalau tengok pun dah banyak. Okey, next, seterusnya. Okey, jadi kalau mangsa kepada love scam ni boleh jadi siapa saja kan saya tunjuk tadi, bukan sahaja golongan yang dah bekerja, okey, golongan profesional, doktor ke, engineer ke, pegawai cyber security ke, okey, tak kisah siapa, even anak-anak sekolah pun boleh menjadi mangsa kepada love scam ni. Ini kita perlu, ni mungkin peringkat menengah atas kan, yang anak-anak kita yang meningkat remaja yang sudah mula pandai ke internet, nombor satu, yang mungkin dah level-level sudah bercinta, sudah mula mengenal cinta, itu yang itu akan mendorong kepada, bukan mendorong masalah, akan kita perlu lebih berhati-hati dengan kenalan mereka dalam internet. Okey, itu yang perlu berhati-hati. Sebab kita tak tahu, mungkin mereka macam tadi ada kerugian budak berusia 14 tahun, kerugian hampir 300,000. Okey, seterusnya. Okey, jadi macam saya kata, love scam ni dia bukan target orang yang macam kesunyian, okey, tapi juga dia target orang yang busy juga. Sebab saya pernah tengok kategori-kategori bagaimana love scam berlaku. Siapa mangsa-mangsa ni daripada pihak PDM telah berkongsi. Dia ada yang kategori doktor, engineer pun ada. Okey, yang sibuk pun, yang sibuk lah, kategori orang yang sibuk. Okey, tapi lebih lagi macam kita tahu, kalau orang yang kesepian, kesunyian ke apa, dia mencari pasangan, mencari jodoh dalam talian ni, ataupun mencari saja nak berkenalan, cuba-cuba kenalan ke, untuk anak-anak kita yang berkenalan yang cinta-cinta monyet ni pun boleh mendatangkan bahaya jika tidak dipantau dengan baik. Ni kita perlu ingat. Alright, seterusnya. Okey, jadi bila cakap pasal prinsip dan juga elemen, okey, jadi dalam prinsip keselamatan cyber atau cyber safety dan juga elemen-elemen cyber security, kita tengok next. Saya akan ceritakan. Okey, prinsip keselamatan cyber safety kami amalkan akronim ADAP, AB, senang je nak ingat, iaitu A stands for awareness, D untuk disiplin, A untuk attitude, tingkah laku, dan B best practices adalah amalan terbaik. Jadi ini adalah prinsip-prinsip keselamatan cyber yang kita perlu terapkan dalam diri kita untuk kita menjadi selamat, untuk kita memastikan kita lengkapkan diri dengan keselamatan cyber. Okey. Seterusnya elemen, saya rasa seterusnya adalah elemen keselamatan cyber lah. Seterusnya people, process, technology. Seterusnya, okey. Iaitu apa? People, process, technology itu adalah elemen cyber security lah. Tetapi yang lebih mudah untuk difahami adalah terdiri daripada yang pertama adalah hardware. Elemen cyber security adalah hardware, sistem tu. Seterusnya software yang menjalankan, menggerakkan sistem tersebut. Dan yang ketiga adalah middleware,
middleware yang sebagai sistem user, pengguna lah kita sebagai pengguna. Jadi hardware, software dan juga middleware itu adalah elemen-elemen cyber security, keselamatan cyber security lah. Itulah cyber safety dan cyber security ni sebenarnya dua perkataan berbeza. Okey, jadi kita perlu faham. Okey, jadi 3 elemen tadi boleh terdedah kepada ancaman cyber. Seterusnya, okey, jadi ini adalah antara adalah ancaman-ancaman cyber di dalam internet. Ada virus, tapi virus, hacker dan sebagainya, tapi saya tak akan bercerita panjang lah mengenai isu tersebut. Next, saya akan bercerita mengenai taktik. Okey, taktik yang dijalankan oleh penjenayah. Okey, jadi dalam zaman kita nak berkongsi maklumat ataupun maklumat di jari anda. Okey, next. Seterusnya, okey, ini dia dipanggil satu taktik, dipanggil satu taktik social engineering. Okey, next. Seterusnya. Okey, social engineering adalah satu teknik hacking yang top lah, paling tinggi. Okey, menurut kajian yang dijalankan. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Okey, bila cakap pasal teknik, taktik social engineering ni, macam saya refer kepada caller spoofing tadi, manipulating, scammer kan. Dia ada satu teknik yang digunakan oleh scammer, social engineering teknik. Teknik manipulasi untuk mendapatkan maklumat private, confidential information. Next. Jadi saya cakap sini, siapakah yang scammer ni? Scammer ni adalah tak kisah, dia tak kira siapa sahaja, bukan sahaja scammer ni, rupa scammer ni. Kadang orang cakap scammer ni dia ada rupa dia. Dia ada rupa dia macam penjenayah. Macam kita cakap lah, kalau saya tanya bagaimana rupa penjenayah kan, orang akan cakap dia ni tak ada kerja, dia ni rambut panjang ke, dia ni tak kemas ke, tak terurus dan sebagainya kan. Tapi tak semestinya. Scammer pun sama, penjenayah cyber pun sama. Dia tak ada satu template rupa bentuk dia. Dia tak kisah dia sama ada lelaki, perempuan, tua, muda, bekerja, bersekolah, ada duit, tak ada duit. Dia tak kisah. Dia boleh jadi kawan kita ke, saudara kita ke, even ahli keluarga kita pun boleh jadi seorang penjenayah cyber tanpa kita tahu. Alright. So kalau kat sini, information is knowledge, knowledge is power. Ini yang saya cakap tadi berkenaan dengan informasi yang kita ada, yang sebagai ibu bapa dan juga untuk anak-anak kita. Knowledge is a very powerful thing. Seterusnya. Mungkin lebih lah zaman sekarang, mungkin lebih peratusan ni saya pasti 57% kalau ikut slide ni lebih komunikasi menggunakan komunikasi dalam talian lebih daripada mereka berkomunikasi di luar talian, offline. Alright, saya rasa saya boleh kata stats ni agak betul, mungkin lebih. Sebab banyak daripada kita sekarang berkomunikasi melalui handphone, melalui WhatsApp dan sebagainya, lebih daripada berkomunikasi secara bersemuka. Lebih lagi daripada pandemik ni, lagilah bersemuka tu lagilah tak boleh kan. Rasanya stats ni mungkin lagilah tinggi. Right, seterusnya. Jadi penjenayah cyber sekarang dia bagaimana dia dapatkan maklumat mengenai mangsa mereka. Seterusnya. Mereka ni mengkaji maklumat, mendapatkan maklumat daripada ialah platform media sosial kita lah, obviously kan. Apa sebenarnya? Kita kena faham sebagai ibu bapa. Kita kena faham objektif asas media sosial ni. Apa? Keyword dia apa? Berkongsi. Keyword dia satu je, senang, simple. Berkongsi. Tak kisahlah kongsi maklumat, kongsi gambar, kongsi audio, kongsi apa. Tapi the keyword for this aplikasi media sosial adalah berkongsi. Jadi bila berkongsi maklumat ni,
Okey, jadi maksudnya bila orang berkongsi, jadi macam-macam maklumat lah yang ada. Orang berkongsi maklumat tipu, maklumat betul, maklumat sendiri, maklumat private, maklumat lucah, maklumat apa-apa juga. Kan? Jadi penjenayah cyber ni dia kerja kita memudahkan lagi penjenayah-penjenayah cyber ni melakukan kerja mereka, di mana mereka membuat kajian ke, mereka membuat kaji selidik, mereka buat research juga pasal nak cari mangsa ni. Mereka tengok Facebook ke, mereka tengok Instagram ke, mereka tengok apa-apa post-post kita yang kita buat. Okay, dia tahu rupa kita macam mana, dia tahu kita kerja kat mana, dia tahu anak kita siapa, dia tahu anak kita sekolah kat mana, dia tahu umur anak kita berapa, apa, dia tahu nama anak kita. Semua maklumat tersebut kita boleh dapat dalam internet, lebih khusus lagi dalam media sosial. Betul tak? Okay, next. Seterusnya, okay, ini disebabkan oleh kecuaian. Obviously dia bukan kecuaian komputer, kelalaian komputer, tapi kelalaian manusia tu sendiri. Okay, kita tengok senario alam cyber, okay, dari segi dia punya statistik dia, sikit je lah, a few yang saya perlu tunjuk supaya kita faham kadar penggunaan maklumat yang ada dalam media sosial. Okay, next, seterusnya. Kalau kita tak tengok, okay, 1 million. Ini sebab saya akan guna ni lah, nombor-nombor ni, 1 million. Next, seterusnya. Okay, yang pertama adalah aplikasi yang paling ni, YouTube. Iaitu YouTube ni adalah yang kedua terbesar, search engine, carian engine kedua terbesar selepas Google. Okay, jadi selain kita nak search guna Google, orang search guna YouTube. Kan? Kalau tak Google, YouTube. Kalau tak YouTube, Google. Dua platform yang biasa orang guna untuk cari bahan, cari inspirasi dan apa-apa juga. Okay? Dan tapi dia adalah most popular social media platform. Dia kategori social media, dialah YouTube adalah paling popular. Alright? Seterusnya. Okay. Dan dia ada hampir lingkungan 2 bilion. Okay, hampir 2 bilion active user lah sebulan. Okay. Seterusnya. Dan kalau kita tengok dalam mungkin lebih, okay, mungkin zaman-zaman pandemik ni lebih, 400 jam video telah dimuat naik. Okay, seharian telah dimuat naik 400 jam. Okay. Seterusnya. Dan kita menghabiskan masa, tengok tu, kita habiskan masa seharian 1 bilion jam sehari. 1 bilion jam sehari kita habiskan menonton video-video di YouTube sahaja. Bayangkan banyak 1 bilion tu. Okey, seterusnya hampir 1 bilion. Right? Okey. Jadi pasal di dalam YouTube ni dia ada satu history, ada sejarah dia, sebenarnya sejarah orang yang earn, okay, yang dapat pendapatan tertinggi dalam YouTube sebanyak 22 juta. Okay, the highest earner. Siapa? Mau kita tengok pada 2018 dan rasa paling tinggi sekali lah sampai sekarang. Kita tengok the most highest earner dalam YouTube. Next adalah saya rasa ibu bapa semua tahu ada satu channel yang berlandaskan family dan anak mereka, family dan juga alat permainan lah, toys. Alright. So ini adalah antara channel yang mereka adalah Ryan's Toy Review, Ryan's World, Ryan's Family, Kaji Family. Ini adalah punya channel yang ada. Tapi rasa awal-awal adalah Ryan's Toy Review lah. Saya rasa dalam 24 juta subscriber mereka ada. Okey, jadi saya pernah, kalau rasanya ibu bapa, setengah daripada ibu bapa tahu channel ni sebab anak mereka menonton sendiri channel ni. Dan kalau kita tengok sini, konsep channel ni sebenarnya saya pernah buat kajian di mana sekarang dia dah ada empire sendiri, dia dah ada produk brand sendiri, alat toy sendiri dengan atas nama anak dia, okey, Ryan, okey. Dan dia bermula senang je. Okay, video pertama dia bermula dengan mak dia pergi ke kedai permainan, beli permainan, bawa balik, suruh anak dia main. Anak dia ni Ryan lah masa tersebut. Dia bagi anak dia main dan dia ambil video lah. Dia cakap dia ambil video, lepas tu je. Tu adalah video yang pertama dia upload dalam channel dia.
Dan lepas tu dia grow lah, dia grow. Sampailah sekarang dia ada empire dia sendiri, dia ada permainan video dia sendiri, dia ada merchandise dia sendirilah. Dia antara rasanya kalau tak salah dia adalah YouTube earner yang paling tinggi sampai sekarang. Okay. Seterusnya seterusnya kalau kita tengok platform-platform yang lain lah. Ni dah tadi kalau YouTube mungkin anak-anak, mungkin dia dah kategori remaja kepada ibu bapa pula kan. Facebook, kita tengok Facebook 2.5 juta. Okey, mungkin tambah tolak 2.5 juta pengguna yang aktif. Okey, yang register di dalam Facebook. Okey. Seterusnya dan kalau kita tengok kat sini 300 juta ataupun tambah tolak 300 juta apa? 300 juta adalah pengguna yang profil dia masih ada. Okey, profil dia masih ada dalam Facebook. Tetapi sebenarnya dia punya owner dia sebenarnya dah tak ada, dah meninggal, sama ada dah meninggal, dah mati dan sebagainya, dah tak ada di dunia ni. Tapi profil mereka masih ada, masih wujud di dalam Facebook. Okey, tapi saya rasa saya boleh upkan sikit, bukan sahaja dalam Facebook, tapi ada dalam IG dan Twitter juga kan. Sebab saya ada juga kenalan-kenalan yang dah meninggal dunia, tetapi profil mereka masih lagi wujud di dalam platform media sosial. Okey, jadi ni banyak berlaku. Jadi persoalan kat sini saya rasa saya masih lagi ingin memberi pendedahan atau pengetahuan lah, nak mengajar diri saya juga apakah tindakan kita yang kita boleh ambil kepada akaun-akaun mereka inilah. Sebenarnya kita perlu faham, didik diri sendiri, didik diri saya juga, apakah perkara yang kita boleh lakukan kepada akaun-akaun mereka ini. Alright, so itu kita kena ambil maklum lah. Alright, seterusnya saya rasa masuk Instagram pula. Next, seterusnya 1 bilion user. Okay, saya tahu banyak, saya ramai pengguna IG sekarang. Seterusnya 3.5 bilion likes seharian. Seterusnya hampir 100 juta post sehari. Sampai sekarang mungkin dah lebih 50 bilion yang share gambar di dalam IG, dalam Instagram. Seterusnya 90%, dikatakan 90% daripada pengguna IG Instagram adalah kurang daripada 35 tahun. Okay, alright, seterusnya okay, TikTok. Alright, TikTok ni bermula sebenarnya, sejarah TikTok ni TikTok ni bukanlah platform, satu apps yang baru, dia apps yang lama tapi di rebrand, di rename kan kepada TikTok. Okay, kalau dulu nama dia music.ly. Okay, dulu music.ly apps ni, tapi telah di rebrand kepada TikTok dan dia mula naik TikTok ni pada bermulanya zaman pandemik lah. Pandemik masa orang boring-boring duduk rumah, tiba-tiba dia penggunaan TikTok ni meningkat kepada saya tunjuk kat sini dalam Februari 2020 start, dia ada download dalam 113 juta. Okay, seterusnya dalam pengguna aktif dalam 800 juta active user lah dalam estimate. Okay, mungkin dah lebih, mungkin dah mencapai kepada 900 juta. Okay, seterusnya 60% dikatakan adalah Gen Z user. Okay, Gen Z user. Alright, Gen Z user, alamak dia tak tulis. Okay, Gen Z user ni dia, kalau tak silap lagi dalam tahun 1990 lah ke atas. Tapi rasa kalau saya salah boleh anda semua boleh search lah Gen Z user ni kategori mana. Okay, so TikTok ni sebenarnya bermula daripada, kalau sejarah TikTok ni, sebab mungkin yang tak tahu, memang dia bermula daripada video lagu, lepas tu dia miming lah lagu tersebut dan dia menari. Memang ada sampai sekarang. Okay, tapi pada awal tu memang memang dia punya brand TikTok ni pada awal-awal memang rasanya orang tengok TikTok ni adalah apps untuk menari dan sebagainya. Yes, pada awalnya. Okay, tetapi rasanya dengan kenaikan penggunaan user yang gunakan apps ni, jadi orang guna TikTok ni dia dah banyak kandungan dalam TikTok ni, dah pelbagai kan, daripada yang memberi pengetahuan, memberi kesedaran, mengajar ilmu pengetahuan, mengajar berbahasa dan sebagainya. So saya rasa saya punya mental, even saya sendiri, saya tengok TikTok pun saya dah berubah. Saya dah pandang TikTok ni satu apps yang boleh kata berguna jika digunakan dengan betul lah. Itu yang point dia. Right, seterusnya. Okay, pasal TikTok. Okay,
dia ada wujud dalam 154 negara dalam 75 bahasa. Alright, seterusnya. Okey, beralih kepada, ini penting lah sebab saya rasa semua anak-anak kita sendiri pakai social messaging app iaitu WhatsApp. Saya rasa kebanyakan besar, hampir keseluruhan daripada kita menggunakan WhatsApp untuk berhubung antara satu sama lain. Untuk berkomunikasi. 1 bilion active user mungkin lebih dan 1 million yang register setiap hari. Seterusnya, kalau kita tengok grup WhatsApp ada dalam lingkungan 1 bilion grup. Okey, 1 bilion grup WhatsApp yang ada di dalam platform WhatsApp, dan dari segi jumlah message seharian tu yang kita share tu melalui WhatsApp ada dalam 65 bilion message yang kita share melalui platform WhatsApp tu. Alright, banyak sangat. Dan juga video ada dalam 1 bilion. Kalau kita tengok gambar pula, gambar next, seterusnya. Kalau tengok gambar pula, gambar tak ada. Okey. Gambar dalam tu lah banyak. Okey. So kita tengok jumlah 1 bilion, million banyak. Okey. Jadi kalau survey dilakukan oleh Reuters, 51%, lebih daripada 50% daripada orang Malaysia pada tahun 2017 mengatakan bahawa WhatsApp ni dia orang punya sumber informasi dan berita. WhatsApp ni dia orang kata adalah sumber informasi dan berita. Bayangkan. Ada setengah ataupun hampir kebanyakan besar daripada orang Malaysia, mungkin saya tak pasti sekarang macam mana, tapi ada yang tengok WhatsApp ni sebagai sumber informasi dan berita. Macam mana tu? Sebab kita rasanya daripada kita ada yang menganggap WhatsApp ni adalah cerita ada yang palsu, ada yang betul kan, tapi kita kena bijak lah kan. Tapi ini yang jadi masalah bila sebaran-sebaran palsu ni. Isu yang kerajaan sendiri masih lagi cuba menangani berita-berita palsu melalui WhatsApp. Ini satu masalah juga. Masih lagi menjadi satu masalah. Okey, seterusnya berita palsu. Okey, ni kalau kita tengok bilion, million dan sebagainya penggunaan. Kalau tengok WhatsApp ni sebenarnya dia punya staff dia hanya dalam 105 saja staff daripada employee dan engineer. Okey, tak banyak. Pengguna dia banyak tapi orang yang di belakang tabir tu tak banyak pun. Okey? Kita tengok. Okey, so jadi ketiga platform ni kalau kita tengok adalah platform yang banyak yang ada dalam tadi WhatsApp, Facebook, Instagram ni banyak aplikasi wajib ada. Aplikasi wajib ada dalam smartphone. Jadi siapa yang platform ni? Dia own by siapa? Dia own by Mark Zuckerberg. Pada yang tak tahu, Mark Zuckerberg ni adalah co-founder kepada Facebook. Jadi bila dia buat Facebook, dia dah menjana pendapatan yang sangat-sangat besar sebab kita share maklumat. So dia belilah WhatsApp dan juga dia beli Instagram. So dia ada 3 di bawah kawalan dia, pengawasan dia 3 apps ni under dia. Right? Seterusnya, baik. Itu adalah antara senario alam cyber. Seterusnya, jadi soalan dia kenapa kita nak hack dalam security system? Hack security system bila pengguna tu sendiri yang bagi maklumat. Alright? Seterusnya, kita tanya di sini, kita kena faham, sebagai ibu bapa kita kena faham apa itu Google. Kita kena faham Google. Saya tahu faham Google, nak Google tu semua tahu kan. Buka Google cari. Dalam terma kita, dalam perbualan kita pun perkataan cari tu dah tak ada kan. Kita gantikan perkataan cari tu dengan Google. Cuba Google. Tak tahu, cuba Google. Kita dah ubah dah, kita dah tukar. Okay, next. Kita faham apa itu Google. Seterusnya, dan kenapa persoalan dia kat sini dalam contoh ni, kenapa Google diberikan secara percuma. Okey, tapi mungkin saya nak melencongnya, bukan kenapa apps-apps yang kita gunakan yang wajib ada di dalam smartphone kita percuma. Facebook, Instagram, apa lagi, TikTok, kenapa dia percuma? Okey, kita tengok kat sini. Okey, seterusnya. Okey. Okey, sebabnya dia bertujuan untuk menjual marketing lah, very targeted advertising sebenarnya. Apa yang dia jual tu sebenarnya, kita tengok. Next, terusnya.
Okey, apa yang dia jual? Okey, dia bukan dia jual kita punya maruah ke apa. Oh tidak. Dia sebenarnya jual, dia tak nak duit kita. Dia tak nak duit kita pun. Tu sebab dia free. Sebenarnya dia nak tahu siapa kita. Yang pertama, dia nak tahu kita ada kat mana. Yang kedua, dia nak tahu apa yang kita search. Okey, apa yang kita search. Okey, ni okey, yang ketiga. Yang keempat, kita punya online behavior, tingkah laku. Kita punya perilaku online kita dan juga minat kita, interest kita. Okay, yang kelima juga kita punya content dan juga kita punya konteks. Okay, so inilah yang berlaku semasa kita memuat turun dan menggunakan aplikasi mereka ini. Okay, di mana kita kena register, kita kena nama kita siapa dan kita macam Google lah, contoh kat sini Google, kita search barang-barang kan, bila kita search kita boleh tengok balik, bila kita type kat box ruangan search tu, dia akan keluar apa yang kita telah search sebelum ni, betul tak? Kadang-kadang bila kita pergi, for example kita masuk nak beli barang, kita pergi ke Shopee ke Lazada kan, so bila kita masuk website lain pula, dia akan keluar pula advertisement, okay, advertisement Shopee Lazada. So dia macam kita tengok dia macam browser tu tahu kita telah melayari website Lazada, Shopee dan sebagainya. Dia macam dah tahu. So sebenarnya dia adalah telah capture kita punya online behavior and interest. Alright? So seterusnya, itu yang dia orang nak. Okay, jadi kepada kita yang ada Google account, alright, Google account, kita bolehlah melihat, mengawasi ataupun mengawasilah kita punya aktiviti kita ke anak kita ke myaccount.google.com. Okay, kita boleh tengok apa carian kita, apa kita search dekat YouTube. Macam siapa yang guna Google Maps, dia akan keluar bagaimana kita nak setkan setting privacy dan security ada di situ. Okay, di link tersebut. Seterusnya, baik, sama juga macam tadi, macam the more lagi banyak kita, lagi tinggi risiko. Sama juga, lagi banyak, kalau contoh kat sini lagi banyak Google kita guna, lagi banyak data mereka dapat kumpulkan, the more data they collect. Okay, seterusnya. So yang seterusnya adalah ancaman cyber kepada anak-anak. Okay, dia ada tiga sebenarnya. Yang next, yang pertama adalah hendap cyber adalah satu perbuatan menghendap atau mengganggu menggunakan internet atau sebarang peralatan peranti lah. Okay, hendap cyber stalking yang first thing, alright, yang boleh berlaku kepada anak-anak. Alright, seterusnya. Kalau ni macam satu senario menghendap lah kan. Dia hendap cyber ni, dia kadang kita double standard lah juga kan. Kalau kita hendap secara reality dia, kita pergi dia, for example kita pergi ke tandas dan sebagainya, itu kita menghendap, faham kan, secara fizikal menghendap, itu satu perabatan yang buruk. Tapi kalau cyber menghendap secara online ni pula, kita tak nampak bahawa bila orang scroll kita punya timeline atau scroll kita punya account Facebook, anak kita punya account Facebook, tengok gambar-gambar yang mereka post, anak kita post ataupun kita post. Okay, itu adalah satu, sebenarnya bagi saya sendiri, yes, saya berkata itu macam kategori menghendap jugalah, tapi itu adalah perbuatan yang kita biarkan macam tu saja. Okay, jadi kita ingat benda ni sebenarnya. Seterusnya, okay, bila dalam internet ni, bila anak kita ataupun kita berkongsi maklumat, jadi orang yang kenal atau tahu ada akaun kita tahu alamat anak kita, kawan dia siapa, umur dia siapa, sekolah dia kat mana, keluarga dia siapa dan sebagainya. Segalanya saya tahu kiranya kan. Next. Seterusnya. So ada quote ni dipanggil sharing is caring. Okay, bila kita nak kongsi kita boleh ingat ni, sharing is caring. Next.
Sharing is caring, tetapi oversharing is careless. Okay, berkongsi itu adalah satu perbuatan yang baik, tetapi berkongsi yang keterlaluan itu adalah satu benda yang lalai, yang cuai sebenarnya, yang cuai. Alright, seterusnya. Okay, ada statistik ataupun kajian dibuat bahawa dalam umur seseorang tu kurang daripada 5 tahun, okey, 1,000 gambar mereka telah dimuat naik ke dalam internet. Dikatakan 1,000 gambar telah dimuat naik. Okey, 1,000 gambar apa? Gambar mereka yang berumur, seseorang yang berumur 5 tahun ke bawah, 1,000 gambar mereka telah dimuat naik. Oleh siapa? Oleh ibu bapa lah, siapa lagi? Right? So kita perlu ingat, kita perlu kurangkan upload gambar anak-anak kita. Terusnya, okay, kenapa? Ni contoh sharing is caring, oversharing is careless. Okay, so ini adalah satu contoh kajian yang kami telah buat, kajian kami buatlah secara pantas. Kami search di carian nombor 1 iaitu Google, dan apa carian tu? Carian tu adalah carian perkataan MyCard, MYKAD, dan kami search dan kami enter dan klik, dah jumpalah visual MyCard saudari Aileen ini, yang bernama Aileen ni, warga negara yang bernama Aileen, dan seterusnya. Next. Dan kami beralih bila dah tahu MyCard dan nama beliau, dan kami pula beralih kepada carian di Facebook pada masa itulah. Okey, pada masa Facebook, pada masa tu kami berjaya jumpa dia punya Facebook profile dia, dan secara kami surprise kenapa, dan kami boleh akses akaun dia, sebab akaun dia di-set kepada public dan kami boleh akses dan melihat aktiviti yang beliau lakukan lah, posting maklumat tentang dia sendiri, tentang pribadi dia, siapa dia, dia dah berkahwin dan sebagainya lah. Dan juga next, seterusnya, dan ialah pribadi dia. Okey, pribadi dia tadi kan. So kami boleh akses maklumat kepada pribadi dia, dan juga gambar-gambar yang beliau upload, dan juga kepada sebenarnya blog yang gambar yang ni contoh gambar, dan juga blog yang yang ada lah sebenarnya gambar MyCard tu datang dia daripada blog yang dia adalah, dia sangat aktif blogger, okey. Jadi gambar MyCard tu sebenarnya datang daripada blog dia. Okay, so maksudnya kat sini pada awal tadi, what's on the internet is not private kan. Bila kita dah upload dalam internet, dia bukan jadi satu maklumat yang private. Dia tidak menjadi satu maklumat private dah. Alright, seterusnya about cyber grooming. Okay, seterusnya next. Tadi cyber stalking, hendap cyber. Okey, pedofilia, ibu bapa jangan ketagih, macam saya cakap tadi, jangan ketagih muat naik gambar anak. Ini yang pertama lah yang saya boleh nasihatkan. Yang pertama, boleh kita muat naik gambar anak, tak ada masalah. Saya tidak menghalangnya, kami tidak menghalangnya, tapi jangan terlampau ketagih sebab nanti dia akan membawa kepada hal-hal yang lebih besar atau memberi platform kepada mereka yang ada masalah pedofilia ni. Pedofilia ni asalnya boleh Google lah apa itu pedofilia yang cenderung kepada kanak-kanak. Okey, dari segi gambar lah. Jadi bila ramai anak-anak, ramai ibu bapa muat naik gambar anak-anak mereka dari umur yang muda, jadi ini adalah menjadi satu sumber yang sangat yang luas lah untuk pedofilia ni, untuk download gambar anak-anak kita. Tu kita nak elak sebenarnya. Okay, jangan ketagih. Boleh tapi jangan ketagih. Alright. Seterusnya, okey, ini sebab kes Hackle ni, ada satu seorang yang datang di Malaysia, warga negara British yang datang Britain, yang datang ke Malaysia, yang niatnya mula membantu anak-anak yatim, dan sebenarnya di sebalik daripada bantuan beliau, sebenarnya beliau ni menjalankan aktiviti yang tidak senonoh lah dengan anak-anak ni, ambil gambar yang tidak senonoh sebab dia ada seorang pedofili lah, dan beliau telah ditangkap oleh pihak polis di Britain, dan saya rasa beliau sekarang dah beliau mati dalam penjara, kalau tak silap last berita sekarang beliau dah tak ada sebab beliau telah
meninggal atau mati di semasa beliau dalam penjara, kalau tak silapnya. Alright. Richard Huckle, yes, nama dia. Seterusnya, ni pasal pedofilia lah. Ni macam Malaysians ada menyimpan beribu-ribu gambar child pornography dan sebagainya. Okay, telah ditangkap. Alright. So jadi pedofilia ni lah satu sebenarnya satu penyakit lah sebenarnya, pedofilia ni. Jadi kita boleh untuk memahami dengan lebih mendalam tentang pedofilia ni, anda semua boleh cari Google lah, sama di Google ataupun di YouTube, boleh cari, ada video-video dia. Alright. So cyberbullying yang seterusnya ada cyberbully atau bully cyber. Ini memang kita selalu dengar dan masih lagi berlaku dan masih lagi menjadi satu isu. Sebab apa? Sebab dia tak ada di Malaysia, belum ada lagi akta yang boleh rujuk kepada bully cyber ni. Okay? Kalau kita kat sini, Alina Banana, kalau pada awal dulu, sebab dia body shaming lah, isu body shaming, lepas tu orang kutuk dia, dan dia pun dia ada satu penyakit, tak silap BPD, bipolar disorder. Dia macam orang yang cepat rasa murung, senang murung. Jadi dia ada masa tu dia sebabkan orang body shaming dia, bully cyber dia pun ada rasa rasa keinginan untuk membunuh diri dan sebagainya. So ini adalah amat tidak bagus. Okey, tidak bagus, amalan atau budaya yang tidak bagus. Dan masih lagi berlaku sebenarnya isu-isu bully cyber, isu-isu body shaming, face shaming dan sebagainya. Kan kita banyak dengar sekarang kan, sebenarnya. Okey, seterusnya. Ini walaupun tadi Alin Barana tu tidaklah membunuh diri, tapi ada kes-kes di mana telah membunuh diri sebabkan dibuli secara dalam talian. Okey, sebagai contoh, dia macam ni, dia telah post satu status sebelum dia bunuh diri. Kita kadang ada kan, anda semua pernah dengar dia post satu status sebelum dia bunuh diri, berlaku di Sarawak pun ada dan sebagainya kan. Jadi kepada anak-anak kita, jadi kita kena pantau juga dari segi kesihatan mental anak-anak kita, supaya kita tahu, pastikan bahawa mereka tidak dibuli secara dalam talian, tidak dibuli, tidak rasa murung, tidak rasa stres semasa menggunakan internet. Jadi kalau ada tanda-tanda tersebut di dalam anak-anak kita pastikan kita mendapatkan bantuan yang sewajarnya, yang sepatutnya lah, atau nasihat daripada pakar secepat yang mungkin. Alright. Seterusnya, amalan yang terbaik, last but not least adalah amalan terbaik, best practices yang paling penting untuk saya berkongsi, iaitu yang pertama kita tengok kat sini adalah next. Okay, yang pertama, amalan terbaik yang pertama adalah dari segi ibu bapa cyber. Kita sebagai ibu bapa ada 5 ikrar yang kita boleh ambil. 5 ikrar apa? Iaitu dari segi proaktif, kita perlu proaktif, kita perlu ada sifat mendidik, mengawasi dia, bersahabat dan juga memimpin. Okay, next kita tengok secara mendalam dan detail. Okay. Yang pertama adalah mendidik, kata silap ni. Ibu bapa perlu ada hala 7. Yang pertama adalah ibu bapa perlu ada hala 7 dan selami dunia anak cyber anda dan juga melaksani garis panduan yang pertama. Okey, ibu bapa perlu ada hala 7 dan selami dunia anak kita lah. Maksudnya, yes, kita ada dunia kita kan. Kita ada, bila kita sebagai ibu bapa, kita layari internet. Kita ada dunia cyber kita sendiri. Tapi untuk mengawal, untuk mendalami lagi lebih lanjut, lebih mendalam apa aktiviti anak kita, kita perlulah laksanakan garis panduan untuk anak kita. Kita perlu kenal apa dunia cyber anak kita sebenarnya. Okay, next. Seterusnya adalah okay, jadi ibu bapa yang celik cyber, okay, yang ketahui ciri dan tetapan gadget. Okay, maksudnya bila kita dah selami dunia cyber anak-anak kita, apa yang kedua adalah kita perlu tahu bagaimana nak setkan tetapan-tetapan security dan privacy kepada aplikasi yang mereka gunakan. Sebagai contoh, WhatsApp kepada Instagram kepada YouTube mereka, kepada TikTok mereka. So kita belajar bagaimana nak setkan privacy ataupun security privacy kepada aplikasi ini di device ataupun smartphone anak-anak kita.
supaya bila mereka gunakan aplikasi tersebut, sama ada WhatsApp, YouTube, YouTube Kids lah kalau untuk anak yang bukan, yang mungkin sekolah rendah, okey, boleh guna YouTube Kids. YouTube ni untuk golongan dewasa ke atas, okey. Jadi boleh pastikan kita belajar bagaimana nak setkan security privacy, bukan sahaja aplikasi media sosial tetapi juga browser-browser yang kita pakai, Google Chrome ke, Safari ke, apa-apa juga internet browser, kita perlu tahu belajar, bukan perlu tahu, kita belajar. Saya rasa perlu tahu tu tak kenalah, kita belajar bagaimana nak setkan security and privacy kepada peralatan ataupun device ataupun aplikasi ni. Alright. Seterusnya, next iaitu kita tengok yang seterusnya. Okey, kita perlulah pantau aktiviti mereka di internet dan masuk ke dunia cyber anak anda dan amati tabiat internet mereka. Okey, yang bila kita dah cuba kenal dunia cyber mereka, kita dah belajar bagaimana nak setkan privacy and security setting dalam apps dan juga browser ni. Yang ketiga adalah kita pantau. Kita dah kenal, kita pantau pula. Pantau aktiviti mereka. Pantau dia jauh lah. Maksudnya janganlah pantau duduk dekat-dekat. Nanti mungkin mereka rasa tak senang. Tapi pantau always. Bukanlah pantau 24 jam setiap masa, tapi pantau at least lepas mereka main, tengok apa mereka history, browser history mereka, apa yang mereka tengok. Kadang-kadang tu tanyalah apa mereka buat. Apa mereka browse ke dan sebagainya ke, pantau lah. Okey, pantau tak semestinya setiap saat. Okey, pantau mengikut kadar sendirilah. Okey, kadar kemampuan sendiri. Alright, tapi make sure pantau, jangan tak pantau, jangan macam tak ambil kisah langsung. Biarlah mereka layari apa mereka nak. Itu sangat tidak elok. Pantau, sekali-sekala tengok. Kalau YouTube kan, kalau tengok YouTube, kalau anak tu tengok YouTube, sekali-sekala bila kita ambil handphone anak tu ke tab anak tu, kita tengok balik apa video-video yang mereka tengok. Kan? Tengok dekat history tu, tengok balik apa anak aku tengok. Okay. So itu antara yang saya sendiri buat. Okay, saya tengok balik apa yang mereka tengok. Okay. Kadang sebab TikTok pun, lagi satu, kalau TikTok, saya perasan kalau kita tak join in as user pun dia boleh browse video kat TikTok. Maksudnya kalau saya install TikTok, saya tak register pun TikTok, tapi saya masih lagi boleh browse video-video TikTok. Itu yang berlaku kepada anak saya sendirilah. TikTok ada dalam phone dia, tapi dia tak join, memang dia tak ada account, tapi dia boleh tengok video-video yang dalam apps TikTok tu. Tu pun lagi satu, kita kena pantau. Sebab macam-macam video kan dalam TikTok yang kita tahu. Okay, next. Seterusnya kalau kita tengok bersahabat, yes. This one, the bersahabat adalah selain bila kita dah selami dunia mereka, kita dah belajar macam nak set tetapan-tetapan yang ada dan kita pantau, dan kemudian kita sebagai ibu bapa perlulah kalau boleh kita bersahabat dengan mereka, berkawan mereka. Okey, sebab kadang-kadang setengah anak ni bila dia ada mentaliti dari segi dia anak, kita mak ayah, jadi kadang-kadang mereka tidak mahu berkongsi apa yang mereka alami dalam internet. Okey, masalah-masalah yang ada ke apa-apa mereka buat. Okey, melainkan mereka lebih ingin berkongsi dengan kawan-kawan mereka, betul tak? Kita sendirilah. Kita ingat balik masa kita muda-muda dulu kan. Kita kalau kita rasa kita ada ibu bapa, kita tak nak kongsi dengan ibu bapa sangat. Kita nak berkongsi dengan kawan-kawan. Jadi apa kat sini kita cuba menjadi sahabat kepada anak-anak mereka. Anak-anak kita. Alright? Supaya komunikasi antara kita dengan anak tu menjadi lebih terbuka. Itu yang penting. Itu sebenarnya nak menjadi komunikasi antara kita dengan anak lebih terbuka, supaya pengalaman mereka dalam internet ni akan lebih kita dapat pantau dengan lebih baik. Seterusnya, memimpin. Ini yang paling penting lah rasanya, yang saya rasa setengah daripada kita ataupun diri saya sendiri. Okey, memimpin, tunjuk contoh yang terbaik. Okey, dari segi apa? Keseimbangan digital, penggunaan
internet, penggunaan alatan peranti. Okay? Maksudnya kita nak suruh anak kita suruh buat sesuatu, jangan main lama sangat handphone. Okay? Tapi kita sendiri guna handphone lama kan, sampai okay, anak suruh tidur, nak tidur jangan main handphone. Tapi kita, apa kita buat? Kita buat yang sebaliknya kan. Kita tidak menunjukkan contoh yang terbaik, okay, kepada anak-anak kita. Anak kita buat ni tapi kita yang buat. Itu yang kita boleh cuba elakkan. Okay. Dan yang paling penting tu, especially dalam musim PKP, perbanyakkan aktiviti bersama anak-anak. Yes, saya tahu anak sentiasa berada dengan kita 24 jam sehari. Yes, faham. Tapi maksudnya aktiviti apa? Aktiviti offline kan. Kalau dia suruh berlari tu, pergilah berlari. Dia suruh main basikal, join lah sekali. Okay? Dia suruh nak main apa-apalah yang tidak melibatkan smartphone, boleh. Tolong ibu bapa join sekali. Okay? Jangan kita sibuk dengan kita punya gadget sahaja. Alright? Sebab anak-anak sentiasa membahtikan tabiat ibu bapa mereka. Itu betul. Dia tengok je apa kita buat kan. Sebab ni pun pengalaman saya sendiri. Ni sangat yang penting. Okay? Alright, seterusnya. Okay, nombor 2. Okay. Pemimpin internet. Okay, senang je. Very simple. Okay. Semua daripada kita adalah pemimpin internet. Internet leader. Okay, sebagai ibu bapa juga, bukan saya sebagai ibu bapa ni sebagai pemimpin keluarga, tetapi kita juga sebagai pengguna internet adalah pemimpin internet. Bagaimana kita nak jadi seorang pemimpin internet yang bagus? Okay. Yang pertama sebenarnya senang je. Next, kita amalkan amalkan tips. Okay. Next, amalkan tips iaitu TIP. TIP, tip untuk menjadi pemimpin internet. Apa itu T, apa itu I atau P? Next. Okay, apa itu T adalah thinker yang pertama. Alright. Apa itu thinker? Next. Apa itu thinker adalah kita berupaya untuk mengenal ancaman dan bahaya di alam cyber lah. Ancaman dan bahaya alam cyber. That's the first thing. Be a thinker. Kita dah kenal ancaman dan bahaya di alam cyber. Okay, yang kedua adalah I. Apa itu I? Okay, I adalah inspirer. Okay, inspire sebenarnya. Apakah inspire? Inspire adalah menjadikan diri kita seseorang yang memberi inspirasi kepada orang lain. Maksudnya kita inspire others untuk melakukan perkara yang positif. Bukan negatif tapi positif. Maksudnya kita membuat sesuatu, berkongsi sesuatu yang memberi inspirasi yang baik kepada anak kita terutama sekali dan juga kepada orang lain khasnya. Alright? That's I, inspire. Yang P, yang last kali, next. Okay. Yang next adalah proaktif, P. Proaktif. Apa itu proaktif? Adalah sentiasa positif, okay, dalam penggunaan internet. Sentiasa konsisten dalam menyebarkan maklumat ataupun memberi inspirasi yang positif kepada orang lain. Okay, dalam memberi memberi teladan yang baik kepada anak-anak. Sentiasa konsisten. Okay, P, proaktif. Sentiasa proaktif. Jangan seminggu ni kita proaktif dan kemudian kita dah tidak proaktif. Kita reaktif pula. Tapi maksudnya kita kena ada sifat-sifat proaktif dalam menjadi seseorang pemimpin internet yang bagus. Jadi kat 3 tadi senang je nak jadi pemimpin internet yang bagus, iaitu T, thinker, I adalah inspire, P adalah proaktif. Alright. The last one, yang terakhir dalam amalan terbaik yang saya nak kongsi untuk yang terakhir adalah deria ibu bapa cyber. Next. Panduan deria ibu bapa cyber. Ni simple je. Ya, 3 benda je, very simple saya letakkan kat sini adalah apa yang pertama adalah deria kita tengok. Deria mata kan. Deria mata iaitu kita gunakan mata kita untuk belum lagi next, deria mata untuk kita kenal pasti sebelum back.
dera mata untuk kita kenal pasti ancaman dan juga kita pantau aktiviti anak kita. Ni dera mata. Yang first thing, dera mata, kenal pasti dan juga pantau aktiviti internet anak kita. Alright, yang kedua adalah dera mulut. Mulut adalah kita amalkan aktiviti perbualan dengan anak-anak, berbincang dengan anak-anak tentang apakah masalah-masalah yang ada dalam internet, kalau dia ada, ataupun kita berbincang tentang amalan-amalan terbaik untuk anak-anak kita. Kita setkan panduan dan garis panduan untuk anak-anak kita. Kita cakap dia, okay, kita boleh guna internet daripada pukul pagi sampai dalam boleh guna internet 3 jam sahaja, okay. Kita setkan peraturan untuk anak kita. Kita bawa duduk berbincang dengan anak kita. Kita cakap kat dia, ini adalah peraturan, jangan lama sangat. For example, amalan 20-20-20. Selepas setiap 20 minit kan, kita berhadapan dengan skrin. Setiap 20 minit kita 20-20-20. Setiap 20 minit kita berehat. Setiap 20 minit kita berehat dan memandang kepada 20 saat. Setiap 20 minit kita berehat 20 saat. Okay, dan kita pandang kepada objek yang berada 20 kaki, kalau tak silap. Jauh. Kita pandang jauh. Kita pandang satu pemandangan jauh lah. Setiap 20 minit kita berehat 20 saat dan memandang ke arah objek yang berada 20 kaki lah, dalam minima 20 kaki jauh. Itu antara nasihat untuk kesihatan mata kita. Okey, yang ketiga, yang last sekali. Tadi dah dera mata, dera mulut dan last sekali dera telinga. Kita perlulah peka dan mendengar rintihan masalah ataupun apa-apa jua maklumat ataupun keluhan. Yes, that's the word. Keluhan anak-anak mengenai pengalaman mereka dalam internet lah. Maksudnya peka, kita dengar, kita always aware of things yang mereka buat dalam internet, dari segi siapa yang mereka berbual, mungkin mereka ada masalah ke dan sebagainya. Jadi kita peka mendengar. Okay, jangan tutup telinga, jangan tutup mata, jangan tutup mulut. Itu yang paling penting. Okay? Dalam menjadi seorang ibu bapa yang dira saber yang baguslah. Okay. Jadi next, sini dah. So itu 3 lah tadi, telinga, mata, mulut dan telinga. Sebab apa? Okey, hampir 80% daripada penyerang cyber menggunakan media sosial sebagai platform untuk menjadi mangsa seterusnya. Itu adalah realiti. Okey, seterusnya next. Okey, jadi dalam Google next. Aku tengok ni. Seterusnya. Oh ni dah. Next. Tak apa. Okey. Jadi yang terakhir, perkataan terakhir pasti adalah, sebelum ni, say what you need to say less of what you want to say. Baik tadi, say of what you need to say, less of what you want to say. Cakap apa yang kita perlu cakap, kurangkan apa yang kita nak cakap. Itu kena ingat. Okay, cakap apa yang kita perlu cakap, kurangkan apa yang kita nak cakap, hendak cakap. Okay, itu yang paling penting. Amalan yang kita boleh amalkan semasa kita menggunakan internet atau media sosial. Okay. Seterusnya, okay, last but not least, knowledge is power. Next, and awareness is our shield. Alright. Saya rasa itu saja tak silapnya daripada saya, dan saya beri kebaliklah kepada para pengerusi. Alright, terima kasih Encik Edwan untuk sesi perkongsian pada hari ini. Bila saya dengar apa yang dikongsi tu, saya dapat tahulah macam mana ibu bapa sendiri boleh memantau aktiviti cyber anak-anak dan betapa pentingnya untuk ibu bapa buat sedemikian. Okey, baiklah, saya akan teruskan dengan sesi soal jawab bersama dengan Encik Edwan. Tadi terdapat beberapa soalan yang dikemukakan. Pertama sekali daripada Puan Zainab Haji Osman. Assalamualaikum. Soalan saya, macam mana kita nak kenal pasti tidak di-scam semasa pembelian online? Okey. Baik.
ada beberapa cara lah untuk kita nak kenal pasti semasa pembelian di online lah. Okey, antara salah satunya kita boleh buat kalau kita boleh nak pastikan kalau saya bercerita mengenai pembelian di platform yang sedia ada lah, yang tersenarai marketplace lah, ya kita punya Lazada ke, kita punya Shopee ke dan sebagainya lah kan. Jadi yang pertama kita boleh pastikan kita boleh tengok sama ada rating penjual ni tinggi, kita dari segi rating dia, dan juga kita tengok lihat kepada berapa banyak item atau produk tu yang telah terjual. Okey. So dan kalau dia dah jual 100 lebih, 600 lebih di dalam dia punya account, dalam dia punya orang kata account dia punya profile dia, kemungkinan penjual tu adalah penjual betul. Okey, dan juga kita tengok komen-komen pembeli-pembeli sebelum ni kan. Kadang-kadang yang menjual ni dia dah banyak jual barang, so ramai lah yang akan komen pasal dia punya servis, dia punya barang yang dijual dan sebagainya. So kita tengok, kita baca. Kalau boleh kita ambil masa untuk baca, kita tengok sama ada barang dijual ni elok ke tak elok, pantas ke tak pantas dia send. So kita dapat tahu sama ada penjual ni adalah penjual yang betul ataupun tidak. Okey. Tapi kalau untuk bercerita mengenai penjual secara one to one lah, okay. For example kalau kita penjual di IG kan, Instagram kan, ada juga yang jual barang di IG kan. Jadi apa di IG ni lain pula cara membelinya kan. Membelinya kita kena DM profil tersebut, chatting dengan dia sekejap, dia akan bagi nombor account dan nama kan. Jadi apa yang boleh kita buat kat sini, ada satu platform yang disediakan oleh pihak PDRM. Saya tak dalam slide ni. Mungkin boleh puan boleh Google Google Semak Mule. SEMAKMULE, Semak Mule. Dia ada dia punya pautan dia sendirilah, tapi saya tak ingat. Tapi dia kalau key in Semak Mule, SEMAKMULE, Semak Mule, dia akan keluar, saya tak silap ada satu website yang disediakan oleh pihak PDRM, di mana website tu kita boleh masukkan nombor account, sama ada nombor account ataupun nombor telefon yang kita adalah, untuk bila kita key in sama ada kedua tu dia akan semak database di database pihak polis lah, sama ada dia akan cross check dengan database yang di pihak polis, sama ada laporan terdahulu telah diterima berkaitan dengan nombor akaun tersebut ataupun nombor telefon tersebut yang kita masukkan lah, sama ada dah ada orang lain buat laporan ataupun tidak. Daripada tu kita boleh semak secara langsung lah di website tersebut yang saya cakap. Saya tak berapa ingat dia punya exact web address, tapi kalau kita pergi ke Google mungkin boleh key in Semak Mule, satu kataan lah, SEMAKMULE, Semak Mule. Akan keluar mungkin daripada pihak PDRM. Mungkin itu adalah address lah. So itu antara langkah-langkah yang saya rasa saya boleh nasihatkan kepada puan, bagaimana kita elak daripada kita scam lah, kita kena scam. Itu saja. Soalan seterusnya daripada Puan Nazaliza Hassan. Pada pendapat Tuan, di tahap umur berapa yang sesuai untuk kita kenalkan gadget pada anak-anak? Okey. Pada pendapat saya, tahap maksud kita kenalkan gadget kepada anak ni, dia ada peringkat dia lah kan. Jadi dia ada peringkat dia, dan dia tengok kepada keluarga tersebut kan. Ada yang keluarga yang mungkin mampu ada gadget untuk ada gadget yang banyak kan, ada gadget yang banyak lebih daripada satu. Ada yang tak ada gadget yang banyak. Dia terpulang kepada keluarga masing-masing. Tapi untuk memperkenalkan gadget kepada anak-anak ni, dia tak ada masalah. Kita kenalkan mereka kepada gadget ni pada umur yang muda. Maksudnya
yang muda, maksud saya mungkin dari peringkat umur prasekolah lah. Okey, prasekolah kita kenalkan. Okey, tapi bukan kita kenalkan, maksud kenalkan tapi bukan kita biarkan. Itu yang penting tu. Kita kenalkan tak apa, kita kenalkan, kita tunjuk kita macam gadget tu kita pegang kan, gadget kita pegang, kita tunjuk video-video yang bercirikan pendidikan ABC kan, kita mengajar kan, mungkin kita kat rumah kan, sekarang kita ajar anak-anak kita ABC ke, baca kan sebab Iqra ke apa kan dan sebagainya, tak ada masalah. Okey, itu yang peringkat pra lah, pra yang umur mungkin 4 tahun ke atas ke, tak ada masalah. Okey. Jadi tapi yang paling penting kat sini adalah pengawasan dan pantau lah, kita kena pantau dan pengawasan kita terhadap penggunaan gadget tu. Saya tahu lagi meningkat umur anak kita, lagi mereka lebih nak pegang gadget, nak kawal gadget tu sendiri kan. Dari mungkin anak-anak saya pun dah ada yang dari 1, yang darjah tahap 2, ada yang mendengar pun mereka akan ada gadget di sini. Tapi yang paling penting kat sini, okey, mungkin awal-awal tu kita hanya kenalkan, kita sendiri yang pegang. Mungkin gadget tersebut kita tunjuk, kita ajar, kita sendiri yang pegang. Okey, sebab kita boleh pantau. Okey. Jadi peringkat umur tu saya rasa tak ada, bagi saya sendirilah, pendapat saya sendiri tu, untuk umur yang sesuai tu saya rasa tak adalah yang umur dari umur prasekolah kita boleh kenalkan secara ajaran lah, macam kita pegang gadget dan kita ajar ini adalah ni dan sebagainya. Okey, tapi yang paling penting adalah saya cakap tadi adalah bagaimana, adakah kita memantau dan mengawasi penggunaan gadget-gadget ni lah oleh anak-anak kita. Itulah paling penting sebenarnya. Okey, soalan yang seterusnya daripada Puan Fazila Ismon. Apakah cara terbaik untuk memantau alat peranti penggunaan anak-anak yang jenis anak itu suka mengamuk dan mudah memberontak? Apakah cara terbaik untuk memantau alat peranti yang jenis mengamuk dan suka mudah memberontak? Okey, ini dia melibatkan okey, ni bila dah dia ada dua ni, saya baca pemahaman saya dari segi untuk memantau alat peranti juga yang dah mengamuk. Kalau ada anak-anak kita yang sedang mengamuk dan memberontak, maksudnya dia sudah satu level, dia sudah boleh kata dia dah sudah terpengaruh, dah ketagih dengan gadget-gadget ni lah kan. Maksudnya itu adalah peringkat mereka sudah ketagih dengan gadget-gadget yang ada. Okey, tapi kita boleh atasinya sebelum, ataupun kita boleh mengambil pendekatan yang di mana kita kawal dari segi secara perlahan lah, kawal dari segi penggunaan dia dari segi berapa had masa dia boleh guna, dan juga kita berikan dia sesuatu macam reward. Okay, macam anda kata for example kan, kita cakap dia, kita kena nak kawal dia sebab dia dah ketagih kan, dia dah macam dah ketagih dengan iPad dia, dengan tab dia, dah tengok YouTube. Okay, so satu cara yang saya boleh fikir lah, bukan saya bukan pakar psikologi kanak-kanak, tapi sebagai ibu bapa mungkin saya sendiri akan bagi dia saya akan tentukan satu had kepada dia. For example, boleh main dalam 1 jam atau 70 minit. Okey, dan kemudian kita berikan dia sesuatu yang dia boleh buat di luar waktu offline lah, untuk dia buat, dia melukis ke, dia apa ke, ataupun bagi reward kepada dia kalau dia berikan kita dah habis 30 minit, kita bagi reward kepada dia, reward yang bergunalah kepada dia, reward kepada dia. Kalau dia patuh kepada peraturan tu, kita bagi reward kepada dia. Okey, tapi reward tu jangan bagi reward yang for example kita bagi benda kat dia dan kita biarkan dia macam tu. Kalau boleh kita bagi reward dari segi aspek kita, reward tu akan melibatkan diri kita sendiri. Maksudnya dia tahu kita mungkin join dia, kita ajar dia, kalau dah habis 30 minit, jom kita pergi melukis ke, kita lukis ke sama-sama ke, kita buat sesuatu bersama-sama dengan anak tu. Tapi sebab masalah bila kita tak boleh kontrol anak-anak ni, saya faham, mungkin nasihat saya ni tidak kena sangat, mungkin tidak 100% kena dengan situasi yang ada, tapi kadang-kadang dia mudah berontak sebab
saya faham sebagai ibu bapa kadang kita lepas tangan, betul tak? Kita lepas tangan sebab kita nak jalan mudah. Jalan mudah kita bagi iPad, nak diamkan kita bagi YouTube, kita bagi handphone, nak diamkan dia kan. Tapi so untuk memastikan anak-anak kita faham dengan nak bagi dia dengar kepada nasihat kita, nak bagi dia dengar kepada paktoran yang kita ada, kita sediakan. Okey, kita sebagai ibu bapa perlulah memainkan peranan kita juga dan juga join dan juga participate dalam aktiviti yang anak buat secara offline. Jangan biarkan saja kita suruh berhenti tengok YouTube, tapi kita suruh je. Dah habis dah 1 jam dah. Kita biar je. Kita pergi buat benda lain. So anak-anak kadang dia tak boleh comprehend lah, dia tak boleh nak dengar sangat lah kan. Sebab kita tak ada, mereka tidak dicadangkan untuk buat sesuatu ke, ataupun mak ayah dia macam, dia tahu mak bapak dia macam suruh berhenti je tapi tak adalah apa sangat kan. Tak join dia buat dan sebagainya, tak join dia buat aktiviti dan sebagainya. Tapi penlibatan ibu bapa tu sendiri dalam aktiviti anak-anak offline tu sebenarnya penting. Walaupun benda tu kecil tapi sebenarnya penting dalam memastikan antara salah satu alat pantau yang terbaik adalah penlibatan ibu bapa tu sendiri dalam aktiviti anak secara offline. Okey. Itu insya-Allah mungkin ada banyak tips and tricks dia ada. Okey, tapi itu antara cara yang saya boleh fikirkan untuk menjawab soalan ni lah. Okey, soalan yang terakhir untuk program ni daripada Puan Ezha Mahdi, ramai ibu bapa cakap dah suruh stop main game tapi anak degil. Apa pesanan tuan pada ibu bapa yang tidak dapat mengawal anak-anak? Okey. Yes, game addiction pun adalah satu isu atau senario yang berlakulah di kalangan anak-anak, game addiction. Okey. Tapi pada masa dia tengok kategori severity lah, keseriusan addiction tu tersebut. Okey, macam saya cakap, saya mungkin ada nasihat daripada pakar kanak-kanak tu mungkin berbeza dengan saya, tapi mungkin dari segi saya punya nasihat yang saya boleh berikan di sini adalah anak-anak bila dia stop, kalau anak tu memang tidak boleh tidak mendengar cakap kan, banyak kali suruh tak dengar cakap, mungkin ibu bapa perlu ambil inisiatif yang lebih tegas lah, terpaksa mak ayah ni kena keras hati sikit lah. Kalau anak tu betul-betul di peringkat yang memang serius, macam memang dah orang kata yang tak mau dengar cakap lah kan. Jadi maksudnya tegas tu dari segi mungkin ambil telefon tu dan simpan untuk lingkungan jangka masa yang kita tentukan, dan juga bawa berbincang dengan anak-anak lah. Itu yang penting. Kita kena ambil, yes, pada mungkin awal permulaan kita buat tu mungkin kita akan jadi situasi yang amat meregangkan kan, amat macam sukar untuk kita, tapi kita kena tabah sebagai ibu bapa, kita kena tabahkan kita punya mental, hati kita untuk kebaikan anak kita. Kita mungkin terpaksa rampas telefon anak tu untuk berapa tempoh masa yang kita setkan, dan lepas tu kita bawa bincang apa? Bukan kita bawa bincang kita cakap jangan Maidah kita marah, bukan. Bawa bincang bukan maksudnya marah. Bawa bincang maksudnya kita bincang. Okey, kita setkan, kita bawa bincang dengan anak, kita setkan, bagi tahu kat dia bahawa okey, kita ada masa adik boleh main game, right? Tapi adik boleh main dalam pukul mungkin daripada pukul 1 sampai pukul 2 tengah hari saja, for example 1 hour only, 1 jam sahaja boleh main. Lepas tu adik kena berhenti. Okey, anda kata mungkin pada peringkat awal kita boleh bagi main lah mungkin dalam 2 ke 3 kali sehari kan, 2-3 kali sesi sehari mungkin pada awal-awal lah kan. So lama-kelamaan kita kurangkan sesi tersebut. Jadi yang penting kita bawa berbincang dengan anak-anak secara baik, bukan secara saya ayah, awak anak, awak kena dengar apa saya buat, macam tu, apa saya suruh. Tak, kita bawa bincang, kita negotiate macam kita discuss dengan bos kan, dengan bos kita kan, kita discuss bos macam mana, kita bawa berbincang, bos boleh tak macam ni, boleh tak macam ni kan, ni tak sesuai lah. Sama kita
kita bawa berbincang macam kita anggap kita berbual, berbincang dengan kita punya pekerja. Tak tahulah kita bos macam mana, tapi kita jadi bos yang bawa berbincang dengan anak kita, berbincang apa? Berbincang peraturan yang mereka yang kita dah setkan dan apa yang mereka perlu patuhlah. Tapi peraturan tu pun kenalah janganlah terlampau awal tu, janganlah terlampau tegas. Maksudnya okey, boleh main awal tu kita dah set dah 1 jam boleh main. Memang dia tak nak terima kan. Baru ni dah baru kena rampas kita dah set. Esoknya boleh main 1 jam je. Tak boleh lah, kita slowly build sampailah anak tu dah mendengar cakap, barulah kita boleh kurangkan masa dia bermain. Jadi slowly but surely kita boleh pastikan bahawa anak tu kita boleh mendengar cakap. Ini mungkin dah peringkat psikologi anak-anak lah. Tapi dari segi apa yang saya boleh share kat sini adalah itu mungkin antara mungkin ada cara lain, tapi itu adalah antara inisiatif ataupun langkah yang kita boleh ambil kepada persoalan tuan ni lah. Betul Encik Idwan, saya setuju dengan pandangan Encik. Okey, baiklah, dengan ini kita telah sampai ke penghujung topik perbincangan. Saya dari pihak Perbadanan Perpustakaan Awam Johor ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Idwan dan juga pihak Cyber Security Malaysia kerana sudi meluangkan masa berkongsi ilmu di dalam program ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua yang menonton sesi live pada hari ini. Semoga kita dapat memanfaatkan ilmu yang telah diberikan oleh Encik Idwan sebentar tadi di masa hadapan. Okey, baiklah. Jaga diri, stay safe. Terima kasih dan Assalamualaikum. Wassalam.